Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syarah Huda binti Muhammad Barhan ingin menerangkan definisi nasakh. Nasakh dari segi bahasa ialah menghapus atau mengubah. Dari segi istilah pula, nasakh bermaksud membatalkan sesuatu hukum syarak dengan dalil syarak yang baru atau menghapuskan dalil syarak yang sabit dengan cara yang dikehendaki oleh syarak dalam bentuk-bentuk tertentu. Contoh nasakh. Masalah hukum menasahkan hukum harus berwasiat kepada ahli waris kepada haram berwasiat kepada ahli waris. Masalah syariah menasahkan hukum harus berkahwin adik-beradik pada zaman Nabi Adam. Dalil nasakh yang berlaku dalam Islam daripada surah Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Maksudnya yang berbunyi, apa sahaja ayat yang kami mansuhkan, yang ingin nasahkan atau kami tinggalkan, kami datangkan dengan gantian yang lebih baik atau sebanding dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna binti Azmi sebagai pembentang kedua akan meneruskan tajuk bahagian nasrih. Bahagian nasrih terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah nasrih dengan dalil berbentuk nas. Yang kedua nasrih dengan dalil bukan berbentuk nas. Yang pertama kita pergi kepada nasrih dengan dalil berbentuk nas. Yang pertama ialah nasrih Al-Quran dengan Al-Quran, di mana ulama bersepakat mengatakan nas Al-Quran harus menasahkan dengan nas Al-Quran yang lain, iaitu apabila dalalah kedua-duanya adalah sama. Hal ini kerana ianya dikira daripada sudut kekuatannya, yang dikiranya adalah samalah. Okey. Seterusnya, nasrih Al-Quran dengan hadis pula. Terdapat nasrih Al-Quran dengan hadis ni pula terdapat perselisihan pendapat tentang keharusannya. Okey. Yang pertama, pendapat pertama ialah daripada jumhur ulama, di mana harus Al-Quran dinasahkan dengan hadis mutawatir kerana ia diiktiraf dari sudut kekuatannya. Okey, berdasarkan hukum wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini bermaksud diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut. Jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajipan bagi orang yang bertakwa. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ini, hukum bagi mewasiatkan sesuatu barang itu ataupun mewasiatkan harta kepada ibu bapa dan kaum kerabatnya adalah wajib. Akan tetapi, hukum wajib tersebut telah dinasahkan menerusi hadis, iaitu hadis daripada At-Tirmizi Al-Wasaya 2046 yang bermaksud tiada wasiat untuk waris. Maknanya daripada hukum wajib mewasiatkan kepada kaum kerabat dan ibu bapa telah dinasahkan melalui hadis tersebut. Maksudnya macam tu. Okay. Yang pendapat kedua ialah daripada ulama Hanafi, di mana harus dinasahkan dengan hadis mutawatir dan hadis masyhur kerana
hampir setaraf dengan Al-Quran dari sudut kekuatannya. Walau bagaimanapun, Al-Quran ini tidak boleh dinasahkan dengan hadis ahad kerana hadis ahad ini lebih rendah dari sudut kekuatannya. Okey, pendapat yang terakhir pula ialah sebahagian ulama dan Imam Al-Syafi'i. Okey. Bagi pendapat yang terakhir ini, tidak harus menasahkan Al-Quran dengan hadis biarpun hadis tersebut bertaraf mutawatir atau masyhur. Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Okay, dalam ayat 106 ini yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini bermaksud ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik daripadanya atau yang setanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa ke atas segala sesuatu? Okay, dalam ayat ni maksudnya ia tidak haruslah menasahkan Al-Quran dengan hadis ni walaupun hadis tersebut bertaraf mutawatir atau masyhur. Okey. Yang ketiga, daripada nasih dengan dalil berbentuk nas pula ialah nasih hadis dengan hadis. Nasih hadis dengan hadis ini terdapat perselisihan ulama juga. Okey. Yang pertama daripada jumhur ulama di mana harus menasahkan hadis dengan syarat mestilah setaraf dari sudut pensabitan dan dalalahnya. Okey, di mana pendapat perselisihan pertama ni ulama bersepakat mengatakan hadis mutawatir boleh dinasahkan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad sahaja. Manakala hadis ahad hanya dapat menasahkan dengan hadis ahad sahaja dan tidak dapat menasahkan hadis mutawatir. Contohnya kat sini Rasulullah SAW pernah menegah para sahabat menziarahi kubur kerana sebab-sebab tertentu. Tetapi selepas itu baginda SAW tidak menegah lagi perbuatan tersebut. Dalam riwayat Muslim Al-Janaiz 1629, maksudnya kat sini, aku telah menegah kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Okey, maksudnya kat sini hadis kat sini bolehlah kita menziarahi kubur. Maksudnya macam sebelum tu Rasulullah SAW menegah para sahabat untuk menziarahi kubur atas sebab-sebab tertentu. Tetapi selepas itu Nabi telah membenarkan para sahabat untuk menziarahi kubur. Okey. Perselisihan yang terakhir ialah daripada ulama Hanafi di mana hadis ahad harus dinasahkan dengan hadis mutawatir dan masyhur kerana kedua-duanya lebih kuat daripada hadis ahad. Okay. Yang terakhir daripada nasih dengan dalil yang berbentuk nas ialah nasih hadis dengan Al-Quran. Okay. Nasih hadis dengan Al-Quran ini di mana jumhur ulama berpendapat bahawa Al-Quran harus menasahkan hadis. Contohnya perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika solat.
Contoh ni terdapat dalam hadis riwayat Al-Bara' bin Azib dan Muslim Al-Masajid 824 yang bermaksud kami pernah solat bersama Nabi SAW dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Selepas itu, kami diminta untuk menukar kiblat ke arah Kaabah. Bagi nas Al-Quran yang menasahkan hadis tersebut tadi ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, dalam ayat 144 ini kita hanya menekankan pada ayat yang saya baca ini sahaja, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya kat sini, daripada hadis tadi tu menyatakan yang para sahabat ini pernah solat dengan kiblatnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi selepas 16 bulan atau 17 bulan begitu, mereka dikehendaki untuk menukarkan arah kiblat itu kepada menghadap ke arah Kaabah. Maksudnya begitu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada nasih dengan dalil bukan berbentuk nas. Nasih dengan dalil bukan berbentuk nas yang pertama ialah nasih Al-Quran dengan ijma'. Di mana jumhur ulama mengatakan ijma' tidak harus menasahkan Al-Quran dan hadis. Kerana apabila sesuatu nas itu qat'i, maka tak mungkin berlaku ijma' yang menyalahinya. Manakala apabila nas itu nas zanni, maka kemungkinan berlaku ijma' menyalahinya. Ijma' hanya berlaku dengan berdasarkan dalil yang kuat menurut pandangan ulama yang telah bersepakat mengenai nas tersebut. Okay. Yang kedua pula ialah nasih ijma' dengan Al-Quran atau hadis, di mana ijma' tidak harus menasahkan Al-Quran atau hadis. Begitu sebaliknya, tidak harus Al-Quran atau hadis menasahkan ijma'. Kerana menasahkan itu mestilah terkemudian daripada yang dinasahkan. Di mana Al-Quran dan hadis melalui ijma'. Okay. Al-Quran dan hadis melalui ijma' ini kerana ijma' diperlukan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasah hanya berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan tidak berlakunya selepas kewafatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang seterusnya ialah nasih ijma' dengan ijma'. Di mana nasih ijma' dengan ijma' ini, jumhur ulama berpendapat bahawa ijma' tidak harus menasahkan ijma' yang lain. Kerana ijma' terlaksana apabila maksudnya kat sini apabila ijma' terlaksana, maka wajiblah kita beramal dengannya dan tidak sah menyalahinya. Maksudnya begitu. Maksudnya apabila ijma' ni dah berlaku, maka kita ni wajiblah beramal dengannya dan tidak sah untuk menyalahinya. Okey. Yang terakhir sekali ialah nasih Al-Quran atau hadis atau ijma' dengan qiyas. Di mana pendapat jumhur ulama tidak harus dinasahkan Al-Quran atau hadis atau ijma' dengan qiyas.
Begitu juga tidak harus dinasahkan qiyas dengan Al-Quran atau hadis atau ijma'. Kerana syarat sah qiyas ialah dengan tidak menyalahi nas Al-Quran, hadis dan ijma'. Jika qiyas itu menyalahi syarat-syarat nas tersebut, maka ianya tidak sah dan tidak boleh diamalkannya. Sekian daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum. Saya An-Nazihah binti Abdul Usman selaku pembentang ketiga. Saya akan menerangkan mengenai jenis An-Nas. Jenis An-Nas yang pertama ialah An-Nas Al-Sarih, yang bermaksud syarak menjelaskan dan menyatakan secara terang bahawa syariat kemudian membatalkan atau menasahkan syariat terdahulu. Contoh di sini, dari segi pertukaran arah kiblat yang kita sedia maklum, arah kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis di Palestin. Sekarang dah berubah menjadi arah kiblat kita ke arah Masjidil Haram di Mekah. Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 142 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib. Yang bermaksud orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yakni umat Islam, dari kiblatnya iaitu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada apa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dekat sini terang nampak yang Allah mengatakan arah kiblat. Pada ayat terdahulu Allah mengatakan arah kiblat adalah Baitul Maqdis. Jadi Allah telah mensyariatkan hukum yang baru dalam surah Al-Baqarah juga, dalam ayat yang ke-144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang bermaksud, oleh itu berpalinglah kamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dekat sini dengan jelasnya Allah mengatakan arah kiblat adalah Masjidil Haram. Jadi ayat yang terdahulu telah dimansuhkan oleh ayat yang terkemudian. Jadi An-Nas As-Sarih ini adalah yang secara jelas kita nampak. Jenis yang kedua adalah An-Nas Al-Dimni, yang bermaksud syarak mensyariatkan satu hukum yang bertentangan dengan hukum terdahulu sehingga tidak mungkin disatukan dalam kedua hukum tersebut, melainkan dengan dibatalkan salah satu daripadanya. Justru hukum yang kita nampak, hukum terkemudian dianggap menasahkan hukum terdahulu walaupun ia tidak dinyatakan secara terang macam An-Nas Al-Sarih tadi. Dan contoh dekat sini mengenai wasiat, contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang bermaksud kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Menerusi ayat tersebut kita nampak Allah mewajibkan wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya. Kemudian Allah ada mensyariatkan hukum yang bertentangan, mensyariatkan hukum baru yang bertentangan dengan hukum di dalam ayat 180 tadi, dengan menghukumkan pembahagian harta peninggalan si mati mengikut cara yang diterangkan dalam ayat mengenai pembahagian pusaka. Contohnya firman Allah yang menyebutkan Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seseorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Kita nampak kat sini Allah dah menyatakan pembahagian harta. Jadi sambungan daripada ayat 11 surah Al-Baqarah di atas dan seterusnya, ayat 12 diterangkan dengan jelas tentang pembahagian pusaka kepada anak-anak dan selain mereka. Justru kita nampak didapati hukum kedua tersebut telah menasahkan hukum pertama secara kandungan ataupun dimni. Jadi dekat sini kita nampak wasiat dan pembahagian harta tu hukumnya tidak boleh digabungkan dalam satu masa, kecuali dimasukkan salah satu hukumnya lah. Contoh wasiat dengan faraid tidak boleh dilakukan dalam masa yang sama, tetapi kita boleh pilih antara nak melakukan wasiat ataupun melakukan faraid. Kalau nak lagi nampak contoh anak susuan dan bapa susuan. Anak susuan dia tidak boleh menerima harta peninggalan ayah susuan dia. Jadi ayah susuan tersebut boleh kalau nak bagi harta juga boleh melakukan kaedah wasiat. Dekat situ dekat situ nampak An-Nas secara kandungan atau juga secara langsung. Hal ini kerana tidak mungkin digabungkan kedua-dua ayat tersebut kecuali dengan menasahkannya. Macam tadi wasiat tidak mungkin digabungkan dengan faraid, tapi boleh dimasukkan salah satu daripadanya. Jadi sekarang kita menggunakan kaedah faraid, mau kepada kaedah faraid untuk dalam pembahagian harta. Jenis yang ketiga adalah An-Nas Al-Kulli, yang bermaksud syarak membatalkan keseluruhan hukum terdahulu dan ia merangkumi setiap mukallaf. Dekat sini contohnya contoh firman Allah
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Yang bermaksud, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah segu hati, makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari tempat tinggal. Okey, dekat sini dah jelas nampak Allah mensyariatkan hukum beriddah bagi perempuan yang kematian suami adalah selama setahun. Tetapi telah dimasukkan dengan ayat yang terkemudian. Allah menurunkan ayat terkemudian dalam surah Al-Baqarah juga, ayat 234 yang menjelaskan dan menunjukkan masa beriddah untuk wanita yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari. Okey, buktinya dalam surah Al-Baqarah ayat 234, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Yang bermaksud, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Okey, hukum dalam ayat tersebut menasahkan hukum dalam ayat 234 tersebut menasahkan hukum terdahulu yang terdapat dalam ayat 240 dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah, yang disyariatkan kepada semua isteri-isteri yang kematian suami adalah iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Jadi kat sini Al-Kulli ni secara keseluruhan. Jadi kita nampak kat sini ayat kemudian memasukkan ayat terdahulu secara keseluruhan. Jadi kita tak ada ambil sekarang kita ada kedengar pasal iddah kematian suami selama setahun, tak kan? Jadi ayat terdahulu ni telah dimasukkan oleh ayat terkemudian ini. Jadi kita menggunakan ayat terkemudian, iaitu iddah perempuan kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari. Jenis yang keempat adalah an-nas al-juz'i, yang bermaksud syarak telah mensyariatkan hukum secara umum yang merangkumi setiap mukallaf. Kemudiannya syarak membatalkan hukum tersebut untuk terhadap sebahagian mukallaf. Okey, contoh dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 234, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Yang bermaksud, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Okey, ayat dan hukum di atas ni secara umum menjelaskan iddah bagi perempuan kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian Allah turunkan lagi ayat terkemudian dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'na hamlahunna. Yang bermaksud, dan perempuan-perempuan mengandung tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Okay, ayat ini menerangkan iddah untuk perempuan mengandung adalah sehingga mereka melahirkan anak tersebut. Jadi oleh sebab itu ayat ini menasahkan ayat ayat ini menerangkan iddah untuk perempuan mengandung sama ada ia diceraikan atau kematian suami ialah sehingga melahirkan anak dalam kandungannya. Jadi ayat ini menasahkan ayat 234 surah Al-Baqarah secara sebahagian. Dia ambil sebahagian je. Sebab kalau dalam pada masa kalau seorang wanita itu kematian suami, dalam pada masa yang sama dia mengandung, dia hendaklah mengikut kaedah hukum dalam surah At-Talaq ayat yang keempat yang menerangkan bahawa iddah perempuan mengandung adalah sehingga mereka melahirkan anak. Jadi kat sini kita nampak dia menasahkan sebahagian saja daripada surah tersebut. Dia tak menasahkan keseluruhan macam Al-Kulli tadi. Okey. Hal ini kerana hukum iddah perempuan yang tidak mengandung dan kematian suami, dia boleh gunakan ayat yang terdahulu tadi yang mengatakan hukum wanita yang kematian suami adalah 14 hari jika dia tidak mengandung. Tetapi jika dia mengandung, dia hendaklah mengikut kaedah dari surah At-Talaq yang menyatakan bahawa iddah perempuan yang mengandung walaupun dia kematian suami, dia hendaklah mengikut kaedah yang mengandung tadi sehingga mereka melahirkan anak. Okey, sekian itu saja daripada saya.